Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan tunjukkan macam mana untuk menghasilkan sistem laporan bergambar menggunakan Google Form seperti ini. Okay. Kalau normally kita akan isi form biasa dan kita macam mana kita nak letakkan dia ada lampiran bergambar. Maksudnya bila saya tekan submit saja. Okay. Nanti kita tunggu seketika, dia akan automatik hantar ke dalam email saya yang ini, ataupun kalau kita boleh buat satu salinan email kepada pentadbir sekolah siap dengan laporan bergambar dengan lampiran gambar yang kita lampirkan dalam bentuk PDF. Okay, kita tunggu seketika dia generate. Okay, dia akan ambil sedikit masa. Kita refreshkan page ini. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu laporannya ataupun teknik untuk membuat laporan bergambar seperti ini. Okay, bila saya buka email ni, nampak laporan, ini laporan kita type tadi. Kemudian yang menariknya, kita tengok siap dengan gambar sekali. So macam mana nak buat ni? So jangan lupa ikuti sepenuhnya video saya. Stay tune. Okay, kita akan mulakan tutorial ini. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada lebih kurang hampir 9,000 lebih subscriber saya. Yang belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe untuk anda tidak terlepas video-video menarik berkenaan dengan ilmu-ilmu teknologi pendidikan. So untuk langkah yang pertama, apa yang kita perlu buat adalah, saya akan tunjukkan di sini. Kita akan ciptakan satu folder khas lah. Dalam kes ini saya akan ciptakan nama folder itu sistem laporan bergambar dalam Google Drive masing-masing. Okay. Bila tuan-tuan dah ciptakan ni, macam dalam kes saya ni ada isi lah. Tuan-tuan ciptakan apa pun nama saja drive tersebut. Kemudian bila dah ciptakan nanti, klik macam ni, klik new, tekan folder dan create lah folder tuan-tuan. Lepas tuan-tuan dah ciptakan, langkah seterusnya adalah tuan-tuan perlu menyediakan template format laporan. Dalam kes saya ni, ini contoh yang saya telah buat. Saya juga berikan contoh ini di description video di bawah, tuan-tuan boleh lihat. Ini contoh format laporan yang saya gunakan, format laporan SPSK, okay, JPN Johor ni. Yang mana contohlah laporan ni terpulang pada tuan-tuan lah, style masing-masing lah. Sebagai contoh ni, kalau tuan-tuan tengok ni, kenapa saya nampak tersusun ni, sebenarnya saya letakkan kotak ni. Saya ada kotak dia, saya hidekan kotak ni supaya dia nampak teratur lah. Okay, ada beberapa perkara ni, sebagai contoh sampai 10, dan yang terakhir yang sebelah sini adalah dokumentasi bergambar. Kat bawah ni cara diletak juga disediakan, disemak dan disahkan. Maksudnya disediakan untuk kita yang penyedia laporan, untuk kita sign nanti kalau perlu dicetak lah, ataupun sign digital. Disemak oleh GPK dan disahkan oleh guru besar. Bagi setiap tuan-tuan punya item-item di dalam format laporan ini, kita perlu letakkan simbol seperti ini ataupun coding dia, supaya nanti tujuannya kita akan gunakan dalam langkah seterusnya nanti, supaya dia sama. So sebagai contoh yang ni, nama program tuan-tuan boleh ikut yang ni lah. Tapi ingat, yang ini masih sama lah macam saya tiru ni, tuan-tuan boleh tiru cara saya lah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut apa tujuan ni. Kalau tersalah coding nanti akan ada masalah untuk proses terakhir untuk kita generatekan borang kita nanti. So ini contohnya, tuan-tuan boleh gunakan. Langkah yang seterusnya, langkah ketiga, kita createkan Google Form berdasarkan format template ni. Sebagai contoh, saya dah ciptakan siap-siap contoh ini, Google Form seperti ini, yang mana bila kita lihat bersebelahannya, okay, yang saya akan gunakan nama program ni sama, saya ikut ni nama program sampai ke bawah ini, dokumentasi bergambar ini. Okay, untuk nama program saya gunakan short answer. Tarikh ni saya pilih format date ni, dia punya jenis dia, type dia. Tempat pun saya ambil short answer.
Kalau tuan-tuan ada pilihan tempat yang tertentu untuk program sekolah sebagainya, tuan-tuan boleh pilih drop down lah. Objektif, kita ambil paragraf supaya kita nanti boleh type panjang-panjang. Objektif 1, 2, 3 sebagainya. Dasaran saya letakkan gunakan item drop down ni. Butiran aktiviti pun sama, paragraf, penilaian program, paragraf, analisis penilaian, paragraf, kelemahan juga paragraf, cadangan penambahbaikan paragraf. Okey, yang penting saya nak highlightkan sini adalah gambar. Katakanlah tuan-tuan nak letak tu dalam borang kita nanti ada 4 gambar. So tuan-tuan kena letak 4 kali bahagian ataupun untuk upload gambar ni. So apa sebagai contoh saya akan tunjukkan. Kita pilih yang ni, klik butang tambah yang ni. Kita ambil type ni, kita tukar kepada file upload. Bila tukar file upload, dia akan keluar macam ni. So tuan-tuan tekan saja continue. Kemudian kita pilih specific types ni. Maksudnya kita nak hanya benarkan gambar saja, kita tak nak nanti dia upload video, PDF sebagainya. So kita just klik image. Maksimum bagi satu gambar yang nak di-upload ni kita letakkan 1. Size ni mungkin kita boleh setting lah. Yang paling minimum adalah 10 MB. Kita tak nak nanti yang besar-besar. So kita tekan required. Kemudian tuan-tuan letaklah kat sini gambar 1 sebagai contoh. Gambar 1. Kemudian tuan-tuan duplicate saja untuk seterusnya. Dan kini saya delete dulu. Saya dah tunjuk contoh yang saya dah buat ni. Gambar 1 nampak saya duplicate. Saya tukar title ni nama gambar 2, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Terpulang pada tuan-tuan, kalau katakanlah nak lebih daripada 4 gambar, mungkin 8 keping gambar sebagainya, tuan-tuan duplicate sajalah. Okey, bila dah selesai yang ni, langkah keempat kita createkan respon. Dalam case saya ni dah ada responnya, so saya delete dulu. Delete all respon. Okey. Tuan-tuan boleh klik yang ni. Okey. Nanti dia akan keluar seperti ini. Okey. Dan dalam kes saya ni data dah ada. Kita kembali kepada pada template laporan tadi yang saya highlightkan yang ni tadi. Okey, yang coding ni. Coding yang ini perkataan di sini bukan tiru sini. Dia perlu tiru pada bahagian spreadsheet ni. Jangan berbeza. Dalam kes saya ni saya lebih suka macam untuk tak tersalah saya copy, saya paste saja dekat sini. Supaya nanti kita punya generate program nanti tak kisahlah macam ni dia jadi kecil tak besar tak kisahlah. Tetapi tuan-tuan kena selaraskan lah kalau sebab dia final size font nanti dia akan ikut yang ni. So kita akan buatlah Arial sebagainya. Macam ni nak selaraskan dia punya size ni. Okay, dalam case ni saya ulang sekali lagi, coding di sini mesti sama pada spreadsheet ni. Okay, tarikh, tempat ni. Sampailah bahagian kat sini, gambar di sini kalau tuan-tuan tengok pun sama. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 sama. Kalau ada jarak di sini Okay, bila selesai yang tu nanti kita akan buat langkah yang seterusnya adalah tukar folder simpanan gambar yang tercipta. Sebenarnya bila kita createkan tadi form ini, dalam folder tuan-tuan nanti akan terkeluar satu folder khas yang untuk tempat disimpan gambar macam ni. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Okay. Bila berlaku macam ni, ada macam ni, tuan-tuan perlu publikkan folder ni. Saya ulang sekali lagi. Kalau tak dipublikkan nanti, bila tuan-tuan isi form dah di-generate seperti ini. Nanti gambar tidak akan keluar di sini. Gambar tidak keluar di sini bermaksud form tuan-tuan tu ataupun folder tuan-tuan untuk simpanan gambar tu tidak dipublikkan. So cara dia adalah klik kanan, tekan butang share. Kita pergi kepada chain ni, tukar, kita pilih yang ni. Anyone with the link. So yang warna hijau ni buat gambar bumi ni. Yang ni kita pilih viewer saja pun tak apa. So tekan done. Yang pastinya nanti ada keluar ikon macam ikon orang ni. Sebelum ni mungkin dia tak ada ikon ni, sebab bila public dia akan keluar macam ni lah. So bila dah ada ni, nanti barulah bila kita generate nanti form kita, dia akan keluar sini. Nanti tuan-tuan boleh tengok lah kalau kenapa tak keluar. Mungkin salah satu faktor dia tidak dipublikkan lah.
Okey, langkah seterusnya bila kita dah cipta yang ni tadi, saya delete dulu yang ada ni. Asalnya borang kita tu seperti ni cikgu. Saya delete dulu. Delete, okey. Dia asal dia seperti ini. Yang kosong. Bila kita delete form, kemudian kita akan tambahkan saya delete ni. Kita akan tambahkan satu lajur belah kanan ini untuk kita pastikan kod ID kita akan boleh di-generate lah. So caranya tuan-tuan kena letakkan coding yang ni untuk lajur selepas O ni. Okay. Gambar tadi. Saya tadi delete ni. Okay, so cara dia kita akan pilih kod yang ni. Kod yang ni nanti saya akan tambah dia ke belah kanan. Right. Saya pastekan kat sini kodnya. Yang ini untuk kita coding dia untuk memastikan gambar itu ditarik dan dibaca pada kita punya laporan ataupun laporan akhir kita. So cara kita copy paste saja kod yang saya berikan ini, juga saya akan lampirkan di description. Apa yang perlu tuan-tuan tukar adalah, kalau katakanlah tuan-tuan tertekan enter, dia akan jadi macam ni. So tuan-tuan kena edit balik supaya kita nak dia baca gambar pada lajur L. So dalam case ni kalau kita tengok dia baca pada lajur O. So kita kena edit yang ni, pastikan dia baca pada L. Huruf besar, huruf kecil tak kisah. Nampak saya tukar yang ni. Dia akan baca pada gambar 1. Kemudian foto ID ni yang sini, kita boleh gunakan yang saya cadangkan ini. Tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan nak guna nama lain pun boleh. Tapi dalam kes ni, tuan-tuan ikut cara saya saja. Tak ada masalah. Foto ID 1. Dia akan baca nama dia foto ID 1. Nama yang ni kita akan gunakan nanti dalam kita punya AutoCAD nanti. So pastikan lajur ni betul. So kita edit yang ni saja. So saya tekan enter. Okey, untuk yang gambar kedua, ketiga, keempat, tuan-tuan hanya perlu tarik saja. Saya tambah dulu lagi lajur ni. Okay, yang ni saya pindahkan ke depan. Saya Ctrl X, saya pastekan di depan. Okay, saya mak balik. Yang ni pastikan dia ambil lah betul lajur L yang ni. Kemudian untuk dah ada satu ni, so kita tarik saja sampai ke yang terakhir ni. Sekejap. Kita tarik seperti ini. Tuan-tuan tengok Okey, maka dia akan keluar seperti ini. Yang ni lajur L dia ambil. Kemudian yang kedua ni Q ni dia, sepatutnya daripada M. So dia akan automatik baca M. Yang R dia dah baca pada N. Yang S ni pun dia ambil daripada O, foto ID yang tu. So apa yang kita perlu tukar nama dia ni. So nama ni yang pertama ni foto ID 1. Dia tak boleh sama tuan-tuan Foto ID 2. So kita tukar saja di sini. 2. Yang ini foto ID 3. Yang keempat kita letakkan foto ID 4. Saya tekan enter. Okey, bila kita dah selesai macam ni, langkah yang ke seterusnya kita perlu letakkan add-on AutoCAD untuk kita jalankan proses automatik ni. So kita pergi kepada add-on, kita pergi kepada AutoCAD. Dalam kes saya ni saya dah ada. Kalau tuan-tuan belum ada, so tuan-tuan tekan get on. Get add-on ni. Kemudian tuan-tuan carilah nama dia AutoCAD. Tuan-tuan type auto. Okey, yang ni. Klik yang warna kuning ni, AutoCAD ni. Kemudian tuan-tuan tekan install. Dalam kes saya ni saya dah install selesai lah. Tuan-tuan tekan install dan allow lah jika dia minta keizinan untuk kita menggunakan ID kita sebagainya. Bukan menggunakan ID, kebenaran kita untuk diakses dia punya sistem ni. So jangan risau sebab ni daripada Google, agak selamat dan secure lah. Ok, so bila dah install, tuan-tuan perlu buat tetapan yang seterusnya adalah pergi pada kita punya add-on balik yang ni. Cari AutoCAD, tekan open. Bila tekan open,
tuan-tuan perlu cipta dia punya job dia, ataupun dia panggil job untuk kita generate laporan bergambar tersebut. So dalam kes saya ni, saya dah cipta kan. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh klik yang ni lah, klik new job, dan tuan-tuan ikut step by step saya. So saya pangkas dulu yang saya yang ni. Saya nak buka yang saya yang sedia ada tadi, saya nak tunjukkan untuk jimatkan masa video ni. So saya open balik, tuan-tuan create new job. Tapi dalam kes saya ni, saya edit sajalah sebab saya dah ada. Saya nak tunjukkan dia punya langkah-langkah dia. Ok, tunggu sekejap. Maksudnya lepas kita dah create pun kita boleh edit balik. So saya tekan butang edit ni. Tuan-tuan klik yang ni, new job. Klik butang edit yang ni. Kemudian tuan-tuan kena ikut step-step yang saya tunjukkan ini. Dan ada beberapa setting untuk memastikan proses kita ni berjalan lancar lah untuk jana laporan bergambar. Ok, pertama letakkan apa-apa sahaja nama tajuk job ni. So sistem laporan gambar, typekan dia, tekan next. Kemudian kita pilih format laporan. Dalam kes saya tadi, saya dah letakkan format laporan saya di description. Tuan-tuan boleh letakkan dan uploadkan di dalam Google Drive tuan-tuan. Dalam macam contoh saya akan letakkan sesiap di sinilah supaya dia tak berterabur. Senang dalam kita punya folder sistem tadi. Ok, kita tak nak dia berterabur. So bila tuan-tuan dah tu, cari daripada drive ni, carilah nama kita punya template dalam bentuk Google Doc, jangan dalam Word. So saya pilih yang ni, format laporan. Saya pilih dan tekan select lah. Ok. Kemudian bila dah ada ni, tuan-tuan tekan saja next. Bila dah pilih ni, ataupun nak pastikan tu boleh buka view dan tengok lah. Ok, so tekan next. Ok, bila dia dah keluar map source ni, kita perlu semak satu persatu lah. Yang pertama, tuan-tuan kena macam tadi, bila dalam template kita dah siap-siapkan, dipanggil di sini, dipanggil dia respon dia, tab dia yang ni, coding dia. So kita dah type ini, dia akan baca lah. Kalau tak ada nanti dia akan minta kita type manual lah. So sebab itu dalam format laporan saya dah buat siap-siap. Kita scroll down. Kalau yang tak merah ni, maksudnya dia setting dia baca cantik lah. Kata kalau ada masalah merah keluar sebagainya, tuan-tuan kena betulkan balik dia punya map column dia tak baca. Sebagai contoh, dalam nama program ni, dia punya kolom ni mestilah nama program yang di sini. Kalau kita tengok ni nama program ni. So pastikan dipilih. Katakanlah dia keluar merah seperti ini. Kita tengok contoh. Kalau macam ni, kalau bila kita tekan next tadi, dia akan keluar merah sebab dia pilih dia tertukar, mungkin salah type sebagainya. So kita betulkanlah nama program, tarikh, tempat sebagainya sampailah kesemuanya. Dan apabila bahagian image, yang ni tuan-tuan perhatikan. Asal dia macam ni tuan-tuan. Asal dia standard. Seperti ini. Dia akan standard yang bahagian dia punya type ni. So untuk image, saya highlight sekali lagi. Untuk image, kita kena tukar yang gambar satu tadi. Yang gambar satu yang ini. Okay, bila saya bawa yang ni gambar satu ni. Okay, kita kena tukar kepada image. Bila tukar kepada image, yang kat image URL ni, kita jangan ambil yang gambar satu ni. Bila kita ambil yang gambar satu nanti, yang ini URL dia, kita akan keluar kod ni. Sebab kita dah ciptakan satu kod khas daripada Photo ID. Sebab itu kita kena pilih gambar satu ini, dia punya image URL ni, kita kena ambil Photo ID. Saya ulang sekali lagi balik. Kita tukar kepada standard, daripada standard kepada image. Kemudian dekat image URL ni, gambar 3 ni, kita jangan ambil yang gambar 3. So kita ambil Photo ID 3 yang kita dah buat kat tadi, coding dia tadi. Ok. Dan kita ulang hingga ke semua gambar tadi. Dan kita tambahkan dia punya size gambar ni. Image kelebaran dia dan tinggi dia kita buat 300 dan 250 lah. Ni standard lah untuk bergantung kepada jenis output kamera yang tuan-tuan hasilkan. Mungkin kalau ini untuk landscape lah. So susah untuk gambar laporan ni, kita ambil landscape. So saya cadangkan 300 darab 250 lah. Tuan-tuan boleh cuba. Kalau tak sesuai gambar tuan-tuan, sebab berbeza saiz resolusi pada kamera, hasil gambar pada kamera masing-masing smartphone ataupun DSLR sebagainya. So yang saya cadangkan supaya laporan kita cantik duduk macam ni. Yang saya buat ni, kalau tuan-tuan tengok ni, ni 300 darab 250. Rasa kalau panjang macam lebar tinggi sangat ni, dia macam kembang sikit. Tuan-tuan boleh adjust lah. Cara dia boleh cuba jaya. Contoh saya akan buat 230. Okay, yang ni saya buat 230 untuk kesemua
Okey. Pastikan tuan-tuan semak balik. Dah okey, tuan-tuan tekan next. Okey, yang ini pula adalah file setting. Maksudnya tujuan dia kita nak tengok bila laporan kita nanti dia nak keluar macam ni. Kalau kita tengok saya buatkan dalam bentuk list macam ni. Laporan program, dia baca nama program. Okey, dia baca nama program. So saya akan buat macam ni lah pada AutoCAD ni. Laporan, kita buat kod yang ni, dia akan baca nama program kita. Kod yang ni So kalau laporan apa-apa yang dia isi nanti dia akan baca by nama lah. Untuk file name ni. Kalau tuan-tuan nak setting macam ni. Okay, kalau nak letakkan tarikh sekali, boleh juga letak tarikh. Contoh laporan. Kat sini saya letak tarikh. Tarikh dia bukan baca tarikh automatik yang ni. Yang tarikh kita generate. Tetapi tarikh program kita ni. Ni saya letakkan. Kod dia macam tu, saya letakkan tarikh. Boleh juga. Okay, nanti dia akan baca kita punya tu laporan program ni. Saya type semua standard. Kemudian berbeza tarikh dia dan juga nama program. Okey, kemudian kita pilih type ni adalah PDF lah. Yang bawah ni kita ambil saja multiple output mode, classic mode. Okey, so tekan next. Yang di sini adalah kita punya hasil file kita yang telah di-generate seperti ini. So kalau kita pilih folder yang sama, ni nanti dia akan tutup dalam program gambar lah. So kalau tuan-tuan nak buat yang lain, tuan-tuan kena tambah folder lain lah di sini. Okey. So dalam case ni saya just gunakan folder yang sama saja. So kita tekan saja next. Kemudian ni kita abaikan. Yang ni pun kita abaikan, yang perkara ketujuh. Yang ke-8 ini saya cadangkan untuk buat satu salinan dihantar kepada pentadbir ataupun penyelaras supaya nanti masuk dalam email dia lah. So saya akan tekan yes. Bila saya tekan yes, maksudnya dia akan sharekan dokumen ke dalam email tertentu, orang tertentu yang saya akan tunjukkan di bawah. Kemudian format dia PDF lah. So saya akan masukkan email tertentu. Contohnya email yang ni saya ibaratkan email pentadbir saya, guru besar. Ataupun kita buat juga tekan beberapa orang lagi email. Sebagai contoh saya letak satu je. Kemudian pada tajuk dia saya letakkan laporan, nama tajuk macam sama yang case sebelum ni. Dan isi kandungan dia sedikit. Bersama ini saya lampirkan salinan laporan, nama program. Macam tadi letakkan kod nama program yang telah diadakan pada tarikh ni dan di tempat ini. So ini coding dia lah. Tuan-tuan boleh tiru lah. Bagi contoh ataupun bergantung aktiviti tuan-tuan masing-masing. So tekan saja next. Yang ini kita ambil run. Yes, tekan yes saja. Yang bawah ni abaikan, tekan no. Yang run on from trigger ni tekan yes, dan bawah ni no. So kita tekan save. Bila kita dah tekan save, kemudian kita akan cuba isi kita punya laporan lah. Kita nak test berjaya ke tidak. So cara dia kita buka form kita sharekan form kita ni kepada rakan-rakan yang akan menggunakan sistem di sekolah kita ni untuk laporan bergambar ni. So saya tekan preview lah. Tekan preview. Saya ambil form ni kita share lah, ataupun tuan-tuan boleh share macam ni lah, tapi send form kita ni kepada rakan-rakan kita lah. Ok, kalau nak pendek KRL kita tekan yang ni lah. Ok, dalam kes ni saya nak contoh, nak testing nak program. So saya akan buat, kita boleh juga copy paste lah mana-mana program yang ada. Dalam kes yang macam ni, saya akan katakanlah saya copy saja program ni. Saya letakkan program, saya paste saya nak cepat sikit. Sambutan. Ok, kita isi tarikh dia hari ni. Nama tempat kita ambil katalah Dewan Seminar JPN Johor. Objektif kita boleh copy saja objektif yang ada, mungkin kita dah ada, ataupun dalam kes saya copy paste saja, saya nak cepat objektif 1. Sebab tadi kita pilih dalam format, kita pilih format paragraf, maka kita boleh type panjang macam ni lah. Okay. Yang ni pun saya nak copy paste lah, katakanlah sama saja sasaran guru. Yang ni pun saya buat drop down tadi, buktian aktiviti pun kita buat paragraf tadi, so kita boleh buat panjang-panjang ni lah. So dalam kes ni saya copy paste saja. Kita nak cepatkan. Ni pun sama, kita pilih paragraf tadi. Kelembahan, cadangan penambahbaikan. Okey, gantung lah kepada ni yang contoh saja tuan-tuan. Saya copy paste saja. Ni gambar satu. So kita pilih mana-mana gambar kita. Select from file. Saya pilih gambar yang ni satu. Saya tekan upload.
Kalau dalam contoh macam ni bergantung pada kelajuan internet lah. Dalam kes gambar tadi, file saya saiz dia 3MB. Ingat tadi kita setting 10MB sebab file ni daripada DSLM, dia besar sikit filenya. Saya pilih gambar yang kedua. Okey. Dalam setting kita tadi, ingat saya ada tunjuk tadi, kita hanya menangkan satu gambar. Kalau dia upload dua gambar tak jadilah sebab kita nak satu tempat upload ni, satu gambar saja yang dia akan upload. Kita tak nak lebih pada satu, nanti masalah pada kita punya laporan nanti. Tak cantik lah. Okey. Macam ni ni satu je yang kita allowkan lebih daripada satu. Satu lagi. Yang terakhir, saya pilih mana-mana gambar ni. Okey, kita tekan upload. Okey, bila dah selesai macam ni, program isi. So, kalau tuan-tuan perasan, form kita cantiknya kena ada tanda bintang ni. Tanda bintang ni saya highlight sikit. Required. Maksudnya kalau dia tak isi nanti, dia kena isikan tu. Sebelum, barulah dia boleh submitkan borang ni, form online ni. Sebab tu semua saya punya medan ni ada butang merah ini ataupun tanda merah ini. So, saya tekan submit. Kita biarkan dia submit, selesai. Dalam masa sama nanti bila selesai ni, dia bergantung pada kelajuan internet kita lah. Bergantung pada saiz gambar kita. Mungkin ambil masa sikit pesan kepada rakan-rakan guru. Nanti takut dia dah tutup sebelum selesai. Bila dah selesai macam ni, so kita boleh semak pada kita punya spreadsheet tadi. Dia dah masuk belum? Ya, spreadsheet ni dah masuk. Cuma link merge doc ni belum. Dia tengah generate. Maksudnya kalau dia bergantung kepada, kalau serentak isi dalam 100 orang, dia akan ambil masa sedikit lah. Dia akan lari buat setting. Tapi untuk kalau tuan-tuan untuk guna peringkat sekolah tak ada masalah lah. Atau peringkat daerah, mungkin kalau skala besar serentak isi dia akan ambil masa tuan-tuan. So kita tunggu seketika biar dia generate. Saya refreshkan balik page ni. Email ni nampak laporan. Ini laporan kita type tadi. Kemudian yang menariknya, kita tengok siap dengan gambar sekali. Kita semak email. Sebagai contoh tadi saya letak katakanlah email pentadbir saya tadi. Email tadi, tengok dapat tak email salinan untuk mereka. Ok, nampak dengan kita tengok tajuk email tu tulis apa tadi. Ingat ayat kita bersama ini lampirkan laporan program, nampak dibaca. So kita klik saja ni, jadi urusan kita ataupun GPK kita nampak ada laporan. Ini ada syabas diucapkan. Kalau tak percaya, tuan-tuan kena teliti balik video saya daripada awal hingga akhir. Tengoklah part-part di mana. Jika ada sebarang soalan, komen sebagainya, boleh tengok pada description video. Jika ada soalan sama, saya tak akan jawab lah. Jika ada soalan yang mungkin unik sikit, saya akan bantu. Dan saya percaya nanti ada juga rakan-rakan yang guru akan bantu anda untuk menyelesaikan, untuk mencipta apa kita namakan format laporan bergambar menggunakan Google Form. So, terima kasih. Selamat mencuba.